Alah. Tak tengok pesan dekat budak seorang takut pasir mari ketek kat dia tengok suruh pak letak pasir. Pak letak pasir okey. Begini. Mari sana. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila a'immatil mujtahidin siyama imamuna syafi'in wa khususan ila Syekh Habib Abdullah Habib Osman wa ila kulli masyayikhina wa kulli masyayikh wa ila jami'il muslimina wal muslimat. Syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmatak wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah pada hari ini kita nak sambung kembali pengajian kitab sifat 20 kita pada sifat maknawiyah. Bukan maknawiyah. Takluk pada muka surat 19. Bahasa takluk bagi setiap sifat Allah Ta'ala tu dia ada takluk. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Tidak takluk muka surat 20 dah. Muka surat 20 dah. Takluk sesada pada kata 20 sifat itu dibahagi kepada 4 bahagian pula. 20 sifat itu terbahagi pada 4 bahagian. 4 bahagian itu mana? Sifat ma'ani, sifat salbiyah, nafsiyah, maknawiyah. Yang pertama sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah iaitu sifat wujud. Nafsiyah tu sifat wujud. Artinya sifat nafsiyah iaitu sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah iaitu hal yang wajib bagi zat, kelakuan yang wajib bagi zat selama zat bersifat dengan wujud. Tiada dikeranakan dengan suatu kerana. Itu dia panggil sifat nafsiyah.
Maka kerana tu hak masuk pada sifat nafsiyahnya apa? Sifat wujud Allah Ta'ala. Hak masuk pada sifat nafsiyahnya ialah sifat wujud saja. Dia kena kepada diri adanya diri zat. Selama mana adanya zat Allah Ta'ala, adalah sifat wujud saat ni. Tanda situ ada ulama yang menghitung ke sifat wujud ini tidak daripada sifat. Ada ulama hitung ke wujud ini bukan sifat. Ada ulama kira wujud, sifat wujud ni bukan sifat. Bapa wujud ni bukan sifat? Ada ulama kira wujud ni bukan sifat. Ni setengah pandangan letak kata wujud ada tu ialah sifat, setengah kata bukan sifat. Sebab dia kena kepada diri Tuhan dah. Boleh. Diri adanya Allah Ta'ala dah, maka dianya bukan sifat. Baik. Lepas tu dia kata tiada dikeranakan dengan suatu kerana. Tanda situ, tiada dikeranakan dengan suatu kerana tu terkeluar sifat maknawiyah. Tiada dikeranakan dengan suatu kerana tu, yakni terkeluar sifat maknawiyah. Kerana sifat maknawiyah ni dikeranakan dengan sifat ma'ani. Boleh. Pada kata tiada dikeranakan dengan suatu kerana tu terkeluar sifat maknawiyah. Kerana sifat maknawiyah itu dikeranakan dengan adanya sifat ma'ani. Sifat maknawiyah itu dikeranakan dengan adanya sifat ma'ani. Jadi sifat nafsiyah ni bangsa diri, kena kepada diri Allah tu, kena kepada diri adanya Allah Ta'ala. Kerana tu sifat nafsiyah ni dia panggil apa? Amrun i'tibari. Sifat nafsiyah ni apa? Dia kira amrun i'tibari. Tanda situ. Tanda lah macam mana nak tanda. Nafsiyah ni dia panggil amrun i'tibari. Apa maksud amrun i'tibari? Dia bukan sifat yang jenis maujud. Bukan jenis sifat yang ada. Dari kerana tu wujud ni boleh dilihat ke tak? Tak boleh lah. Dia hanya kita faham saja. Macam gelas ni. Gelas ni bersifat dengan wujud, bersifat dengan ada. Ada pada gelas ni, ada ke? Ada. Dia amrun i'tibari saja. Amrun i'tibari ni apa dah? Yang ada pada zihin. Amrun i'tibari ni ada pada zihin. Zihin ni fikiran. Amrun i'tibari ni ada pada fikiran, kepahaman. Tiada pada kharij, tak ada di luar. Ada amrun i'tibari, ada pada faham, tiada pada luar. Boleh? Kedua, sifat salbiyah. Sifat salbiyah. Sifat salbiyah iaitu sifat salbiyah. Sifat kena kepada berapa sifat? 5 sifat. Yang pertama, kidam, sedia. Yang kedua, baqa, kekal. Yang tiga, mukhalafatuhu lil hawadis, menyalahi Allah dengan benda baru. Yang keempat, qiyamuhu binafsi, berdiri sendiri. Yang kelima, wahdaniyah.
Erti sifat salbiyahnya gimana? Iaitu sifat salbiyah ni ibarat daripada menafikan barang yang tiada layak kepada Tuhan kita Jalla wa Azza. Sifat salbiyah ni ialah ibarat. Apa ibarat? Satu tuturai cakape. Itu dipanggil ibarat. Ibarat ni satu tuturai cakape. Dia bersalah dengan isyarat. Isyarat ni benda hak jenis tidak satu tuturai cakape. Mana? Isyarat. Seperti mana apa? Kita mimpi begini ada isyarat dia. Mana? Ibarat lawan bagi isyarat. Ibarat daripada menafikan. Menafi yakni menidakkan. Sifat salbiyah ni ibarat daripada menidakkan barang. Barang tu kena pada sifat lah. Ibarat daripada menafikan, menidakkan barang yang tiada layak kepada Tuhan kita Jalla wa Azza. Contohnya mana? Kidam tadi, sifat kidam. Apa kidam? Sedia. Apa maksud sedia? Tanda situ. La awwala lahu. Tu maksud sedia. La awwala lahu. Tiada awal baginya. Tu maksud sedia. Boleh? Boleh leh? Baik, bakok. Apa maksud bakok? Kekal. Apa maksud kekal? Tiada akhir bagi adanya. Ada akhir tu dia panggil sifat yang mustahil. Hak dalam tak ada dia kata barang yang tiada layak tu. Boleh. Barang yang tiada layak bagi Allah apa? Awal, akhir. Pada dalam Quran kata huwal awal wal akhiru, bukan maksud awal hak kita segera faham. Apa? Hak kita faham awal ni maksudnya ada permulaan. Hak dalam ayat permulaan yang didahului oleh tiada. Tu hak kita segera faham. Kawai awal siapa? Awal tu maksud katanya dulu tak ada orang mari kita siapa dah. Maksudnya ada permulaan. Dalam ayat huwal awwalu bukan makna kata Tuhan tu ada mula, tidak. Huwal awwalu pada ayat tu dengan makna sedia. Faham ke tak? Wal awwalu wal akhiru dengan makna Tuhan tu sedia. Tuhan tu kekal. Atau ayat Quran tu dia tinggi sikit lah, nak kena faham. Ada saya dengar satu video, orang tanya seorang ustaz tu. Kata ustaz di Indonesia lah, Indonesia rasanya. Bagaimanakah saya ni mengajar sifat 20? Tak ada habis tanya lagi dah. Ustaz tu ayat. Tak perlu. Kita mengajar apa yang di dalam Quran saja. Tak cerdik lah. Apa tak cerdik? Dia kecek tu tak cerdik. Bapa kata tak cerdik. Hak sifat 20 tu bukan dalam Quran kau ustaz. Kalau kita jadi orang ustazah tu nanya tu kita tanya gini. Kayak kata tak perlu mengajar sifat 20 tu, kita ajar apa dalam Quran je. Jadi bukan mengajar apa dalam Quran tu hak tak cerdik, dia kecek tu tak cerdik. Apa? Hak sifat 20 ni bukan dalam Quran ke? Lepas tu ulama ambil mana? Hak dalam Quran, hak tu lodo. Cuma ulama mari susun supaya apa? Tengoklah.
Kau duk ngaji sana pula. Ada ngaji kau ni, ngaji kau ni. Nah. Ya kali ni. Tak apa, bukan marah ke apa, tanda saya. Jadi mana sana ni? Ganggu weh. Dah jaga sana ni. Jadinya dia kata mengaji hak dalam Quran, jah nak tanya sebab 20 ni ambil mana kada dalam Quran. Hak tulah dolah. Cuma hak sifat 20 ni ulama mari duduk susun satu-satu supaya mudah perbahasa dia. Dalam Quran ni perbahasa tauhid je kau. Dah. Dalam Quran ni bahasa syariat, bahasa ihsan, bahasa habis semua benda tu ada dalam Quran. Nampak? Nak apa ada belakang. Jadi kalau kita sekarang ni di universiti ko, di mana-mana tempat ko, dia panggil ada madah mata pelajaran ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, ilmu dakwah. Ya ada ke hak tu. Ilmu bahasa Arab. Kalau kita nak ambil fahaman supaya ustaz ni oyak, tak payah ada lah. Kita hanya perlu ada ilmu Quran saja dalam universiti. Betul tak? Kenapa pula ada ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu dakwah, ilmu nahwu, ilmu qiraat? Tak payah. Kita hanya perlu ada ilmu Al-Quran saja. Tapi apa duk mengaji dalam universiti? Kau di mana-mana ada tauhid, ada fiqh, ada tasawuf. Tu ulama telah memudahkan kita supaya kita memahami setiap peribahasa dalam madah pelajaran dia. Nak tanya sikitlah. Bapa beci sangat bunyi sifat 20 ni. Supaya bunyi Covid, supaya bunyi PKP ni. Orang tak ada habis tanya boleh ke saya mengajar 20? Tak boleh. Cukup dengan Al-Quran saja. Supaya bunyi PKP ni tak ada habis lagi nak orang nak nanya pun. Ada nyakit tu. Ada nyakit. Sebab tu kita ayat dulu ni. Apa? Kata bapa Espanyol dia kau. Jadi orang hok menetes sifat 20 ni dua. Sama ada dia tu faham dengan cara kita faham, cuma dia angkuh saja, sombong saja, tak menerima ke bahasa ni, ataupun dia tu betul-betul mengingkar ke hak Tuhan tu ada, ingkar ke Tuhan tu dia, ingkar ke Tuhan satu. Tu kafir dah lah. Ingkar ke 20 ni gana dua keadaan. Jadi kita tak ada lah nak kata demo ni ingkar dengan makna kafir. Letak sini lah nombor satu ni. Demo ingkar tu disebabkan demo agak sombong je, masih nak menerima ke apa yang telah disusulkan oleh alim ulama supaya memudahkan kita dalam perbahasa tersebut. Boleh dah? Jadi sifat salbiah ni sifat apa? Sifat yang menafikan, ibarat daripada sifat yang menafikan sifat yang tidak layak pada Allah. Sebab tu sifat salbiah ni nak faham dia, faham pada menidakkan yang mustahil. Seperti wahdaniyah, menafikan berbilang. Qiyamuhu binafsih, menafikan apa? Qiyamuhu binafsih. Cepat. Qiyamuhu binafsih, menafikan qiyamuhu bighairihi. Boleh. Mukhalafatuhu lil hawadis, menyalahi Allah Ta'ala dengan baharu. Menafikan apa? Mukhalafah. Menafikan mumasalah, tanda-tanda. Mukhalafah menafikan mumasalah. Apa mumasalah? Serupa Tuhan dengan baharu. Boleh dah? Jadi hok masuk pada salbiah ni 5. Kidam sedia, menafikan ada awal, ada permulaan. Baqa kekal, menafikan ada akhir. Mukhalafah, menafikan ada mumasalah. Qiyamuhu binafsih, menafikan qiyamuhu bighairihi.
berdiri Allah dengan yang lain. Yang kelima, wahdaniyah, menafikan berbilai. Boleh? Habis itu. Sifat ma'ani pula. Ni buka kipas ni. Buka kipas ke sana lah. Sifat ma'ani, sifat yang 7. Qudrah, iradah, ilmu, haya, samu, basar, kalam. Artinya sifat ma'ani iaitu sifat ma'ani ni tiap-tiap sifat yang maujud. Sifat ma'ani ni ialah tiap-tiap sifat yang maujud. Yang maujud ni sifat yang ada, yang berdiri kepada zat. Sifat ma'ani ni sifat yang maujud, yang berdiri, yakni yang ada pada zat, yang mewajibkan zat bersifat suatu hukum. Mana suatu hukum? Iaitu bersifat dengan suatu hukum ni sifat maknawiyah. Sifat ma'ani ni sifat yang maujud. Maujud ni bagaimana maujud? Yakni sekira-kira kalau Allah Ta'ala nak bagi lihat, boleh lihat. Maujud ni maksudnya lawin kushifa ra'aina. Lawin kushifa, lawin kashafa. Lawin kushifa, kasyah ni maksudnya Tuhan buka. Kalau Tuhan buka di kita, lawin kushifa ra'aina, kita boleh lihat. Kalau Tuhan buka di kita, kita boleh lihat ke sifat tersebut. Tu dia panggil sifat ma'ani. Dan sifat ni mewajibkan zat bersifat dengan suatu hukum, iaitu suatu hukum tadi tu sifat maknawiyah. Jadi bila Allah Ta'ala tu bersifat dengan kudrah misalnya, maka mewajibkan Tuhan tu keadaan yang kuasa. Contoh tanda, misal apabila Tuhan bersifat dengan kudrah, misal apabila Allah Ta'ala bersifat dengan kudrah, mewajibkan Allah Ta'ala keadaannya yang kuasa. Mana? Misal apabila Allah Ta'ala bersifat dengan kudrah, mewajibkan keadaan Allah Ta'ala tu yang kuasa. Mana lagi misal dia sih? Cuba. Tu kudrah, iradah, ambil ayat tu lah, tukar. Cuba. Misal kalau misal Allah Ta'ala tu bersifat iradah, mewajibkan Allah Ta'ala tu keadaannya yang berkehendak. Gitu. Lagi ni misal bakok. Tengok ni, tengok ma'ani tu. Duk kecek ma'ani ni. Dah iradah bi contoh dah sat ni. Cepat boleh. Mewajibkan Allah Ta'ala keadaannya yang mengetahui, itu sifat maknawiyah. Banyak Ming. Bila Allah bersifat hayat, mewajibkan keadaan Allah itu yang hidup. Ada sama. Misal Allah Ta'ala mana sama. Misal Allah Ta'ala boleh hayat dah sani hayat.
Maka mewajibkan keadaan Allah Ta'ala itu yang mendengar. Apa mewajibkan Allah Ta'ala pendengarnya? Keadaan yang mendengar lah. Widah ke contoh tadi. Baik sesaat situ. Dia kata bila berdirinya kepada maujud, berdiri kepada zat yang maujud, mewajibkan zat bersifat suatu hukum, iaitu sifat maknawiyah. Boleh? Sifat yang keempat pula. Jadi kena ada tu sifat. Sifat maknawiyah, iaitu mana sifat maknawiyah? Qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Ini kita sebut dah. Kemarin baru sebut. Sifat maknawiyah tu kan. Qadirun tu sifat maknawiyah ke? Hak dalam kitab Misbah, hak dalam kitab Faridah, dia kata apa? Maknawiyahnya ialah kaunuhu qadiran. Adapun qadirun tu kena kepada zat. Lepas tu mari duk kira sini qadirun muridun tu, kita kata atas jalan mudah lah. Kalau nak kira sebenar, qadirun tu bukan maknawiyah. Boleh? Tanda molek. Jika kira sebenar, qadirun itu kena kepada zat. Adapun sifat ialah kaunuhu qadiran. Boleh? Jika kira dengan sebenar, qadirun itu kena kepada zat. Kalau nak kira sebenarnya, qadirun itu kena pada zat. Adapun sifat maknawiyah ialah kaunuhu qadiran. Sama dengan muridun. Kalau kira sebenar tu kena pada zat. Muridun tu yang berkehendak, yang kuasa, yang mengetahui. Yang tu kena pada Allah lah. Boleh? Qadirun tu kena kepada zat. Ada? Oleh semula ni boleh. Artinya sifat maknawiyah, iaitu sifat maknawiyah ni hal yang sabit bagi zat. Sifat maknawiyah ini iaitu hal. Apa dah hal? Yalah, kelakuan lah. Perkara yang menengahi antara ada dan tiada. Tanda balik. Baru ngaji kemarin kan? Perkara yang menengahi antara ada dan tiada. Tidak naik sampai ada, tidak turun sampai tiada. Termasuk kata menengahi. Menengahi antara ada dan tiada. Itu hal. Boleh? Atas pandangan siapa ni? Maknawiyah ni, ini hal. Atas pandangan Maturidi. Adapun di atas pandangan Asy'ari, maknawiyah itu ialah amrul i'tibari. Tanda tadi hal, iaitu menengahi antara ada dan tiada. Dan ini pandangan Maturidi. Hal ialah menengahi perkara yang menengahi antara ada dan tiada. Dan ini pandangan Maturidi. Adapun pandangan Asy'ari, maknawiyah itu ialah amrun i'tibari. Adapun pandangan Asy'ari, maknawiyah itu ialah amrun
i'tibari. Apa amrun i'tibari? Letak dalam kurungan tu. Amrun i'tibari apa? Ada pada zihin, tiada pada kharij. Hidup ulang ni nak suruh ingat lah. We ingat benda-benda basic ni. Amrun i'tibari. Adapun pada pandangan Asy'ari, maknawiyah itu kena kepada amrun i'tibari. Amrun i'tibari itu letak dalam kurungan apa dia? Ada pada zihin, tiada pada kharij. Boleh? Tambah sikit lagi. Kerana itu atas pandangan Asy'ari ataupun Asy'ariyah, kerana itu atas pandangan Asy'ariyah, maknawiyah tidak dikira asing dengan ma'ani. Dah. Kerana itu atas pandangan Asy'ariyah, letak mula apa-apa ni. Atas pandangan Asy'ariyah, maknawiyah itu tidak dikira asing dengan ma'ani. Letak sekali dah. Nah, tidak diletak asing dengan ma'ani. Maknawiyah tidak diletak asing dengan ma'ani. Amin baca semula. Hal tadi. Menengahi. Jangan menegahi. Yang baca menegahi susah nak faham. Perkara yang menegahi antara ada dan tiada, dan ini pandangan Maturidi. Adapun pandangan Asy'ari, maknawiyah amrun i'tibari, ada pada zihin dan tiada pada kharij. Kerana itu atas pandangan Asy'ari, maknawiyah itu tidak dikira asing dengan sifat ma'ani. Dia kira sekali dah. Jadi Asy'ari ni, Imam Abu Hasan Asy'ari ni tok guru bagi Imam Abu Mansur Maturidi. Jadi bab ni Imam Maturidi dia bersalah dengan tok guru dia. Ni tak ada apa, bukan kata jahat adat, tidak. Dia orang hok layak dah pada nak mengeluarkan pandangan. Dia nak murid, tapi dia layak mengeluarkan pandangan. Macam Imam Syafi'i dengan Imam Malik lah. Dia mazhab lain dah. Imam Syafi'i anak murid Imam Malik, Imam Ahmad anak murid Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah tu dia wafat awal sikit pada Imam Malik. Dia dengan Imam Malik tapi tak ada dengan Imam Syafi'i. Wafat dia tu lahirnya Imam Syafi'i tahun dulu, tahun sama. Jadi masing-masing ada pandangan dia masing-masing, kerana dia orang layak nak mengeluarkan pandangan. Dia orang mujtahid dah. Kita ni pakar untuk guru ya. Tak payah nak mana-mana. Tok guru hamba kata gini, tok guru hamba kata gini, padang hak tu je. Ada setengah orang marah. Apalah ada pakar tok guru saya kata tok guru saya. Patut nak pakar siapa? Pakar Nabi lah. Pehek kau dah hak Nabi ayat sallallahu alaihi wasallam ni. Ya kena pehek sabda Nabi dia ada nasah dengan mansuh. Tidak semua hak Nabi ayat ni berkekalan hukum dia. Ada mari kata lain menasahkan hak terdahulu. Patut kita tahu ke dah mana nasah mana mansuh. Tak tahu. Mungkin kita nak kena mengaji suku tu. Seperti awal Islam, Nabi tak ziarah kubur. Kita jumpa riwayat Nabi tak ziarah kubur. Sedekah lepas pada tu Nabi suruh ziarah kubur. Sebab tu orang yang tak dengar buah tok guru ni, buah alim ulama ni, dia tak ziarah kubur. Dia kata ziarah kubur tu bid'ah. Bahkan ada yang mengeluarkan fatwa ziarah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam di Madinah, perjalanan musafir iaitu maksiat. Allah, dahsyat. Nak ziarah Nabi di Makkah, Nabi SAW ia panggil perjalanan itu maksiat. Ittaqillah ni. Tak dengar buah ulama ni, tak dengar buah tok guru ni, rasa pandai dah. Hadis ni, dia kata hadis ni macam baca komik ya.
Dia kata hadis macam-macam komik. Ustaz, ittaqillah ustaz. Hadis ni bukan benda hok mudah nak dipahami oleh masyarakat awam. Oh, dia kata saya baca Sahih Bukhari mula-mula dulu saya baca Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu ulama imam-imam kita buat syarah ni tebal. Imam Nawawi apa ni buat Fathul Bari tu ni tebal. Ustaz, kalau Sahih Bukhari itu mudah tak perlu buat syarah dah lah. Apa buat syarah? Kerana perkataan itu bukan mudah untuk difahami. Dia kata kalau susah nak difahami, wak gapo Nabi ayat ko masyarakat waktu tu Al-Quran wak gapo turun ke umat Islamnya. Kalau susah untuk difahami. Susah difahami itulah suruh belajar. Kalau mudah difahami tak payah mengajilah tafsir Quran. Tak payah mengajilah hadis. Itu benda tu benda yang susah difahami. Ada perkataan ulama dia kecek kena dengan keadaan masyarakat, wakil semasa. Sebab tu contoh-contoh ibu semasa. Ada pun ayat Quran, dia ikut zaman waktu tu. Asbabun nuzul, apa tu ayat ni? Asbabul wurud, apa Nabi kata begini? Innamal a'malu binniyat, apa? Banyak benda nak beri pihak satu-satu. Jadi hak mudahnya kata tok guru. Patut tok guru tu ambil mana ilmu Quran hadis. Jadi ikut kata tok guru supaya ikut Quran hadis hak betul kepahaman. Kalau kita kata Quran kata gini, hadis kata gini, sedangkan kita ni orang tidak ahli dalam mengambil ilmu daripada Quran hadis, mungkin kita kata Quran kata, hadis kata, tetapi kepahaman yang tidak betul. Kita ni pihak cara kita dengan tak cukup ilmu kakak. Apa dah? Jangan duk sombong dengan buah ulama. Ustaz orang kata dia duk kecek gak kata tok guru, kena kata Rasulullah, kata Allah, firman Allah. Jangan kata tok guru. Nak tanya ustaz tak ada tok guru kau. Kau ustaz boleh ilmu ni, ilmu lagu ni. Tak pakai tok guru. Ni yang marah ni bila kata malla yakul lahu syaikhu fasyaitanu syaikhu. Siapa dia tak ada guru maka setan guru dia. Marah dia. Apa kata begitu? Nabi ambil ilmu dengan malaikat. Kalau Nabi duduk boleh ilmu sendiri, zunguk ilmu gitu. Tuhan ajar guru dengan malaikat. Walaupun wahyu tu boleh sangat Tuhan nak wahyu ke Nabi seperti solat ke apa, tapi nak ajar ambil daripada guru. Sahabat ambil pada Nabi, tabi'in ambil pada sahabat, tabi'in ambil pada tabi'in, hinggalah pada kita sekarang ni. Orang yang marah dengan kata-kata guru ini, kata ulama ini, orang tu ada alamat dah di antara nak jadi sesat. Parok selalu parok selalu. Semua jadi parok baik oyak parok selalu. Ada alamat nak gitu. Rintitan yang jadi sesat tu ni lah hak mula dia. Tak saya nak pakai buah ulama. Jadi kalau kata apalah awak ni sikit, kata tu guru, kita kuat sikit lagi. Kalau yang marah kata apa, kata tu guru ni, ulama ni, kita banyak lagi sebutan tersebut. Biar dia kepanasan tengok nak bakar godok. Apalah ish. Lainlah kalau kata-katanya artis, hak tu baru tak boleh. Katanya penyanyi ini baru tak boleh. Ni kalau katanya artis, kata penyanyi, it's alright. It's alright. Okey je. Kalau kata artis, kata penyanyi, kata ulama, gelepar. Banyak mana Imam Nawawi ni, dia mau baca tak kita Al-Azkar ni, suruh orang tu tak boleh nak dengar kata tok guru. Tanya dia yang ngaji tak kita Al-Azkar Imam Nawawi. Dia kata of course, tentu kita ngaji kita Al-Azkar Imam Nawawi.
Kalau awak mengaji kitab Al-Azkar Imam Nawawi, awak tak marah orang kata tuan guru ini, kata ulama ini, awak tak marah. Bapa? Banyak mana dalam kitab Al-Azkar, walaupun hadis kitab tu kitab yang berkaitan dengan hadis amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi banyak mana Imam Nawawi nakal ke perkataan ulama ni, perkataan sahabat, perkataan tabi'in, perkataan orang ni. Jadi kalau awak tak suka saya kata gitu, awak kena kata Imam Nawawi dulu. Lepas tu nak tanya, awak layak kena kata gitu ke Imam Nawawi? Awak siapa? Saya ada PhD. Saya kepala tahu ni. Tak layak kita ni. Dia tak kata gitu. Orang kata Tok Guni betul dah. Cuma tengoklah tu guru tu orang hak betul. Kau tak dengan ilmu dia, sanad pengajian dia. Ni hak so lagi nak jadi sesatnya ambil kata guru saya, guru dia tak ada guru. Guru dia tu tanya, tuan guru belajar siapa? Oh, saya tiada guru. Hak ni nak ambil lah ilmu pada dia. Tu yang penting, kita terima amalan kau, terima ke ilmu kau dengan ada sanad silsilah. Maksud kata dia ni betul, ilmu dia ni ambil pada ni, ambil pada ni. Sebab Mukhtar kita pagi tadi main ziarah pondok lah. Kita buat pergi mengajar sekali tadi tu. Dia mengaji mana? Mula-mula masa kecil dulu. Mengaji Muhammadi di Thailand. Di Thailand pun ada Muhammadi. Kita ingat Kota Baru. Di Thailand ada Muhammadi. Lepas tu umur 12, 18 ngaji dengan Baba Ismail Hutai Bulu, anak murid Tok Dala. Allah 18 tahun. Lepas ada 10 tahun ngaji pula dengan Tuan Guru Baba Haji Abdullah bin Padai. Tu ngaji atek dengan Syekh Nuruddin. Dia kata dia dah kata Syekh Nuruddin tu hidup bulan-bulan tu hajim goleng ngaji daripada tani mari kau ni lah kata panggil Satsuki ni repek. Dia kata dalam sebulan tu ada waktu seminggu Syekh Nuruddin mari, dia minta izin dengan bapa nak mari ngaji dari tempoh seminggu sebulan, tiap-tiap bulan ngaji Abu Daud, ngaji Nasai. Nak jadi orang alim ni kena letih. Allah yarham bapa mik posu dak dibaca no. Allah yarham tuan guru tu boleh kata ngaji daripada baca pergi pasal tumbuh khidmat ko mok dia khidmat mari ngaji pasal balik boleh basikal bukan dengan kereta Azia. Kereta Azia pergi balik hari tak apa, yang basikal tu orang hemoh ngaji, sungguh ngaji. Ni adik-adik baru kalau mari kita ayak begitu pula ke demo. Kena mengaji sungguh. Abang dulu. Ni. Abang dulu. Abang dulu mana ni? Sama sendiri ya. Artinya sifat maknawiyah, iaitu hal yang sabit bagi zat bersifat maknawiyah dikanakan dengan sifat ma'ani, maka jadilah lazim melazimi keduanya itu. Hal maknawiyahnya hal yang sabit. Apa sabit? Yang tetap bagi zat bersifat maknawiyah. Keadaan yang menetapkan zat tu bersifat maknawiyah dikarenakan dengan suatu kerana. Ini panggil dikarenakan dengan suatu kerana, iaitu dikarenakan dengan sifat ma'ani. Sebab ada sifat ma'ani lah adanya sifat maknawiyah. Ya lazim. 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 Nak faham lazim ni misal kita kata suami adanya isteri. Kau ada suami tak ada isteri. Nah, isteri saya mati tak ustaz. Nah, ada isteri lah tu maksudnya. Tak panggil suami kalau tak ada pasangan. Ni, kau ni dia panggil suami.
Orang tak panggil suami. Orang bujang mana panggil suami? Orang ada orang panggil suami. Orang ada pernah ada isteri. Sama ada dah cerai ko, sama ada dah meninggal ko. Yang ayat kata dia dah berkahwin baru panggil suami. Bila kata suami lazimnya ada isteri. Bila kata bapa lazim ada anak. Bila kata anak lazim ada bapa. Ada nak pergi pahal lazim. Lazim tak boleh nak cerai tangga dah. Bila adanya sifat ma'ani di Allah, tentu sekali adanya sifat maknawiyah. Bila kata Tuhan tu bersifat dengan perkuasa, tentulah keadaan dia yang kuasa. Nampak tak? Ada lazim. Ini panggil mama, ba, baba, ba, mama, ba, maba. Anak tak ada lagi maba kau anak. Ia biasa panggil gitu dah. Dia tak boleh panggil abah, dia tak panggil mama lagi kalau dia tak ada anak. Ada anak panggil abah, ba, ma. Tak ada anak panggil awak, saya, abang, sayang. Tu boleh. Tak payah sebut lagi lah ni. Sebut kok lain lah dulu. Tak payah nak cepat. Dengan sifat ma'ani maka jadilah lazim melazimi keduanya itu. Bila ada sifat ma'ani adalah sifat maknawiyah. Kalau dalam kitab Misbahul Munir kemarin dia kata apa maknawiyah ni? Sifat yang seolah-olah yang melekat ke sifat ma'ani pada zat. Tanda sini. Nanti awak tak ingat dah tak baca Misbah tu. Tanda dalam Misbahul Munir sebut boleh dalam kitab Misbahul Munir sifat maknawiyah itu dalam kitab Misbahul Munir sifat maknawiyah itu seolah-olah sifat maknawiyah itu seolah-olah yang melekatkan sifat ma'ani pada zat. Sifat ma'nawiyah itu seolah-olah yang melekatkan sifat ma'ani pada zat. Seolah-olah. Sesang. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, adapun yang harus pada Allah Ta'ala maka ia sifat yang harus tu maka ia satu dua, iaitu mana? Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Situlah. Takut letih ni mau baca dua kitab ini ni. Tak di penawar dah. InsyaAllah kita sama esok tak ada apa-apa pada sifat harus pula. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilma Allah faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min ibadikal mukhlisin waj'alna min awliyaika salihin. Allahumma la tuhyina fi ghaflah wa la ta'khuzna an ghirrah waj'al akhir kalamina qawla la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.